kawin pun belum ada anak. Semua puncanya dari mak dia sendiri. Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Wani. Okey. Saudari Wani ni dia kira orang berkahwin dengan seorang lelaki duda tapi tak ada anak. Dan dia kahwin dengan duda ni melalui website mencari jodoh. Kira dia macam lewat sudahlah kahwin. So dia sudah macam pelbagai kaedah dah. Dia cuba cari, asyik ditolak. Dia mengurat, asyik ditolak. So akhir dia dapat nasihat dari rakan-rakannya, cuba try website cari jodoh. So dia pun akhirnya berkahwinlah dengan lelaki pilihannya melalui website cari jodoh tu, merupakan seorang duda. Jadi tahun pertama dorang berkahwin tak ada masalah, okey saja. Namun pada tahun yang kedua, rumah tangganya telah diuji. Diuji bukannya macam sebab suami dia apakah, tapi disebabkan keluarga suami dia, mak mertuanya, bapa mertuanya dengan suami dia. Mereka telah ikut satu ajaran sesat. Ajaran sesat. So laki dia dibawa lah dia, sebab dia tahu itu ajaran tu macam menyimpang. Saya pun kurang pasti apa ajaran sesat yang di-mention oleh si Wani ni. Tapi dia cakap memang lari daripada akidah lah, ya, benda tu. Jadi dia memang tak maulah join, ya. Memang kalau lari daripada akidah memang kau mensyirikkan Allah, ya. Jadi dia bagi tahu suami dia memang tidak mau join dengan agama, ya, ajaran sesat keluarganya tu. Jadi dia minta cerai lah dengan suami dia, tapi suami dia tidak mau ceraikan. Sehinggalah dia yakin dia masih boleh ubah suami dia. Dia solat taubat, mohon kepada Allah agar suami dia kembali ke jalan yang benar. Sehinggalah satu hari, satu hari dia keluarga dia suruh dia pergi berurut. Macam urut lah, sebab sepanjang dia setahun 2 tahun berkahwin belum pernah ada anak. Jadi dia urut, takut macam mungkin lah, biasanya kalau perempuan ni berurut yang orang sudah kahwin ni untuk kembalikan peranakan lah. Kadang-kadang peranakan lari, mungkin lah, ya, kita pun tak tahu juga. Jadi masa dia berurut, makcik tu bagi tahu, nak, dia cakapkan, berat kau ni. Dia cakapkan, apa yang beratnya makcik? Saya ni biasa saja. Bukan, dia cakap, ada benda yang menumpang dalam badan kau ni, dia cakapkan. Dia tak percaya juga. Betul kau makcik ni kan, dia cakap. Dan makcik tu, makcik sarankan kau berubat segera dengan ustaz-ustaz, dia cakapkan. Makcik bukannya tak boleh ubat, tapi makcik risau benda ni memakan dirimu. So dia pelik, apa benda yang makcik ni cakap. Jadi dia cari sendiri dalam Google macam mana untuk meruqyah diri sendiri tanpa dia rujuk ustaz lah, ya. Dia cari, dia tengok, kena baca ni surah ni, dan mandi air limau perut ke limau nipis. Dia letak dalam air, dia ikut yang tutorial di internet lah. Dia baca air tu, kemudian dia mandi. Guys, bila dia mandi, dia rasa badan dia macam kena hiris dengan pisau. Ya, terkejut dia. Kenapa macam pedis sangat ni, dia cakapkan. Sampai satu masa dia mandi, dia paksa, dia muntah satu lendir berwarna hitam. Terkejut ya guys, apa benda ni, ya. Dan bila dia mandi lagi, air limau nipis tu, pendarahan keluar, ya, dari, yalah, kalau perempuan kan pendarahan. Mau bilang haid enggak juga, dia baru haid. Dan teruk lah. Jadi dia takut benda tu, dia heran sudah apa benda ni. Jadi tanpa buang masa, dia cari di mana pusat perubatan tradisional untuk dia tanyalah dengan ustaz-ustaz yang pakar lah apa yang berlaku. Dan bila dia ceritakan semua ni dengan ustaz tu yang tentang keluarga laki dia, ustaz tu cakap kemungkinan mak mertua dia ni
Dan berdasarkan apa yang dia cerita, macam muntah lendir hitam, dia macam pendarahan yang banyak, ustaz tu cakap kemungkinan mak dia ni membelah plisit. Plisit ni dia satu macam bahan sihir yang boleh menundukkan orang. So ustaz tu cakap kemungkinan plisit ni dia sudah letakkan dengan bapa mertuanya, anaknya sendiri. Jadi sebab itulah suami mak mertua dia, bapa mertua dia dan anak dia tunduk saja apa yang mak dia cakap. Sebab itulah laki dia sebelum ni pun kan dia duda, kahwin pun belum ada anak. Semua puncanya dari mak dia sendiri. Jadi baru dia tahu benda tu berlaku, dan dia tanpa buang masa dia terus jumpa suami dia dan cakaplah hal tu yang sebenar. Tapi suami dia tidak percaya. Dia cakap, kau sudah tidak suka dengan aku, jangan hina keluarga aku, dia cakap. Jadi dia minta mohon dengan mahkamah syariah untuk mohon pasak lah, minta cerai. Dan dia ceritakan semua benda tersebut, dan alhamdulillah dia akhirnya berjaya tuntut pasak dan cerai untuk jauh daripada keluarga mertuanya. Dan sisa baki sihir tu masih ada dalam badannya, dan dia sentiasa berubat dan memang agak sukar untuk hilang daripada badannya. Okay guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Mus. Okay. Saudara Mus ni dia dapat perkabaran bapa saudara dia baru saja meninggal dunia, dan dia dapat kabar bapa saudaranya meninggal akibat sakit jantung. Ya. Jadi biasalah kalau kita ada keluarga yang meninggal dunia, kita akan beri penghormatan lah dengan menjenguknya, melihat untuk kali terakhir. So rumah bapa saudara ni agak jauh sedikit lah dari tempat tinggalnya, tapi mau tidak mau oleh kerana keluarga, kita kena beri penghormatan jugalah, walaupun agak jauh. Kalau boleh kita tengok untuk kali terakhir lah, ya, untuk kali terakhir kepada keluarga lah, ya, keluarga. Jadi si Mus ni pun pergilah ke tempat bapa saudaranya, memang agak jauh lah, dan oleh kerana bapa saudaranya itu meninggal secara tiba-tiba, jadi lebih kurang malam juga baru sampai ke rumah bapa saudaranya itu, dan dia tempah hotel lah untuk menginap. So dia bukan seorang, dia dengan sepupunya lah, ya. Jadi sampai saja di rumah bapa saudaranya, mayat bapa saudaranya masih lagi di rumah itulah, belum dikebumikan. Orang kata keesokan harinya baru dikebumikan. Jadi masa mau jenguk mayat bapa saudaranya itu, keluarganya beritahu, kalau kau mau tengok mayat, ya, mayat bapa saudara kau ni, ini biasanya orang kampung lah, tengok dari kaki, kan, buka macam dari kaki baru sampai ke muka. Itu biasanya lah nasihat orang tua. Tapi si Mus ni, itu semua kurapat dia cakap, kan. Dia tidak percaya. Dia buka juga dari depan, sampai orang-orang tua situ geleng kepala lah, dia buka. Itu kepercayaan orang-orang tua lah. Jadi dia tengok, sebab menurut kepercayaan orang tua, kalau kita tengok dari muka terus akan terkejut mayat tu, bilang lah. Tapi mana lah, orang sudah mati, kan. Jadi si Mus ni tidak peduli, dia buka kain kapan tu, dia tengok muka bapa saudaranya untuk kali terakhir. Lepas tu lepas dia tengok, dia tutup, dia salam keluarganya dan pergi pulang semula ke hotel. Guys, masa di hotel ni ketika mereka hendak tidur, ya, dia terdengar seperti macam ada benda melompat di luar bilik dia. Dia cakap, dia punya sepupu sudah tidur, tapi dia dengar bunyi macam ada orang melompat. Kira macam pocong lah, ya. Jadi dia macam yang tidak selesa, sebab benda tu dia di bilik dia macam lalu sini, tapi benda tu melompat. Jadi dia tak puas hati, dia jenguk melalui pintu tu lah, yang tempat kita tengok, kan. Tapi bila dia tengok, tidak ada.
Tapi bila dia jenguk dari bawah pintu, kan kalau bawah pintu tu kita boleh nampak sikit lah. Bila dia jenguk dari bawah pintu, dia nampak ada sekujur mayat tengah melompat di luar bilik dia. Pap, pap, pap. Oh, hilang semangat dia guys terus. Jauh, astagfirullahaladzim dengar. Dia akan pocong dia yang cakap kan sampai ikut ke bilik ni. Jadi dia sudah tak mau tengok sudah dari lubang tu, dia takut sudah. Dia cakap, dia lari ke katil dia, dia berselubung dengan selimut dia. Dia cuba panggil sepupu dia di sebelah, tapi sepupu dia tidur mati yang mungkin kepenatan kan. So si Mus ni lah yang menghadap gangguan di bilik tu, di luar bilik tu. Tidak lama kemudian, dari tingkap hotel dia dengar bunyi macam bunyi ketukan. Begitu. Dia cakap, kenapalah pula pintu tingkap ni. Dia nak mau tengok. Dia takut memang mungkin pocong tu kan. Tapi dia tidak selesa. Dia mau tengok juga apa benda yang mengetuk-ngetuk di tingkap ni. Guys, bila dia buka tingkap guys, memang betul sekujur mayat menyerupai bapa saudaranya. Hidungnya masih berkapas tu lagi, tengah menjenguk dari tingkap. Apalagi guys, terduduk dia nampak. Kemudian dia berteriak. Sepupu dia terbangun. Mus, kenapa kau ni Mus? Ya, kau tengok di tingkap tu, pocong. Ya. Tapi bila sepupunya tengok, tidak ada. Apa kau nampak? Mana ada, dia cakap. Ya, tapi si Mus nampak benda tu. Entah kenapa, mungkin disebabkan akibat dia langgar pantang yang keluarga yang cakap jangan tengok dari muka, kena dari kaki lah. Begitulah. Jadi mungkin dia terkena badi mayat bapa saudaranya. Dia menangis ketakutan. Sepupunya terpaksa lah baca ruqyah apa-apa, ya, kerana macam si Mus ni hilang semangat. Ya, tidak lama kemudian benda tu dia hilang. Dan si Mus baru memang dia tidak dapat tidur semalaman sampai keesokan paginya. Dan itulah dia pengalaman yang dikongsikan oleh saudara Mus. Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Joe. Dia ni menuntut, dia belajar di satu universiti, ambil diploma di Kuala Lumpur. Jadi dia menyewa bilik di rumah kedai. Rumah kedai ni dia ada 8 bilik begitu. Jadi dia menyewa bilik saja di Kuala Lumpur. Dan untuk sedia maklum, sewa bilik di Kuala Lumpur guys memang sangat mahal guys, sangat mahal. Jadi dia sewalah, tidak kira lah lagi dia pun bujang lagi. Jadi dia nak kisah pun. Jadi di depan rumah sewa dia, bilik rumah sewa dia tu ada satu studio jamming. Nampak orang yang jeng ya, orang studio jamming. Jadi oleh kerana dia pun minat juga lah jamming ni, jadi masa cuti dia dengan kawannya kerja part time di studio tu. Mungkin kalau disebut studio ni orang KL akan tahulah. Jadi diceritakan, orang akan sewa studio tu sampai pagi. Kadang-kadang orang sewa sampai pukul 3 pagi. Tapi yang peliknya, orang-orang yang sewa studio ni pukul 2.30 pagi diorang sudah check out. So ada setengah jam lagi, kira macam kosong gitulah. Setiap hari asal orang sewa studio sampai 3 pagi, 2.30 diorang akan belah. Jadi kadang-kadang dia rasa pelik lah, kenapa diorang sewa studio ndak habis masa begitu kan. Kemudian dia tanya lah orang-orang yang sewa studio tu, kenapa tutup awal? Alasan dorang supaya kamu senang kerja, kemas bilik apa semua kan. Itulah alasannya. Jadi dia ndak expect apa-apa lagi benda tu. Sehinggalah satu hari barang studio mereka disewa oleh company luar lah. Jadi bosnya bagi tahu van yang angkat barang-barang sewa ni akan datang pergi studio mereka pada pukul 4 pagi guys. Jadi dorang pun tunggulah. Jadi sementara tunggu, mereka kemaslah barang-barang tu. Jadi lebih kurang
pukul 3 pagi. Biasanya dong awal kemas, tapi hari itu mereka lewat kemas. Jadi ada beberapa bilik lah dalam studio tu. So rakan dia bilik sebelah, so dia kemas bilik sebelah. Dalam bilik studio tu ada sofa. Ada sofa tempat orang duduk kan untuk jamming. Tengah-tengah dia gulung wayar speaker, wayar mikrofon. Dia nampak ada kelibat orang bersembunyi di belakang sofa. Dia cakap, "Wih, siapa di belakang sofa ni? Tengah-tengah dikemas kan?" Jadi dia rasa orang sudah tidak ada dalam studio tu, tapi dia nampak ada kelibat. Dia berdoa, "Ya Allah," bilangnya, "mudah-mudahanlah orang yang di belakang sofa tu, yang dia nampak kelibat tu, janganlah berdiri." Dia cakap, "Kalau berdiri confirm pingsan aku ni." Tapi benda tu tidak berdiri. Dia macam yang mengintai-ngintai, tapi dia nampak memang benda tu ada. Jadi dia buat tak tahu. Dia buat dia cakap mungkin orang kau bersembunyikan. Jadi dia macam kemas. Dia mau lari dari bilik tu. Setelah kemaskan dia cakap, dia letak, aku belah lah dari bilik ni. Bila dia mau belah dari bilik studio tu, guys, benda tadi tu sudah baring di depan pintu studio. Baring, alamak. Benda tu warna hitam. Dia tidak nampak apa benda, tapi benda tu warna hitam legap. Ya. Jadi macam mana dia mau lari? Benda tu sudah baring di depan pintu studio. Jadi dia buat lagi. Dia pusing balik. Dia buat nak nampak benda tu ada di depan, baring depan pintu studio. Dia berfikir, alamak, macam mana aku mau lari ni? Dia baring pula di situ. Tak akan aku mau langkah, dia cakapkan. Macam mana aku mau buka pintu? Kalau aku buka pintu tersekat lah kan. Tidak lama kemudian kawan si Joe datang, yang dari bilik lain kan. Dia panggil lah, "Joe!" Dia buka. Bila dia buka, maksudnya benda tu tidak ada baring lah sudah. Terus dia tulis rakannya tu, "Woi, keluar kita dari bilik ni." Belum sempat pun kawannya cakap, dia bawa lari kawannya. Dia pergi ke kaunter. Dia cakap, "Woi, dengar man, woi, lain studio ni man. Ada aku nampak benda dalam bilik studio masa aku mengemas tadi." "Woi," bilangnya, "bukan kau sejak," bilangnya, "aku pun kena juga." Rupa-rupanya kawannya pun kena. Kau kena macam mana pula? Belum sempat dorang cerita, bilik studio yang dorang tengah kemas, belum kemas habis lagi tu, ya, si Joe ni sudah nampak ada kelibat di celah-celah pintu tu. Orang tak tutup rapat. Dia nampak ada tangan keluar di celah pintu tu. Oi guys, si Joe apa lagi? "Oi, kita keluar dari studio dulu, kita lepak di luar dulu." "Aku nak sedap hati ni," dia cakap. Terus dorang keluar. Ya, keluar lepak. Dorang kunci pintu studio mereka. Bila dorang kunci, pintu studio dorang tu diketuk dari dalam dengan penuh ganas, guys. Woi, ketakutan. Dorang tak kunci, dorang lari tinggalkan studio tu dan dorang lepak di depan kedai studio dorang lah. Dan dorang bercerita lah, "Woi, gila guys," dorang cakapkan, "ada apa di studio kita ni?" Ya. Jadi dorang telefon bos dorang. "Bos, jam berapa van ni datang, bos?" Kemudian bos dia beritahu, "Ayah, lu tunggu sajalah, nanti dorang itu datang lah." Tapi orang yang sewa van tu datang jam 6. Dorang tak masuk pun studio. Jadi datang penyewa van tu baru dorang masuk balik studio, kemas untuk angkut barang tu untuk yang penyewa van tu lah. Dorang marah je lah penyewa van tu, van yang bawa barang tu, kenapa lewat sampai. Tapi lepas tu dorang beritahu bos, hari selepas tu mereka tidak mau rehat dahulu, dan lepas tu mereka tidak kerja sudah di studio tu. Dan rupa-rupanya kenapa asal orang sewa studio tu pukul 2.30 orang akan kemas. Rupa-rupanya asal orang jamming di studio tu akan berlaku gangguan. Kadang-kadang sound jadi kuat, kadang-kadang ada suara orang lain tengah-tengah kau menyanyi kan, ada suara latar lah. Jadi banyak orang yang kena ganggu dalam studio tu. Sebab itulah studio tu orang selalu keluar awal, ya, pukul 2.30 orang sudah keluar. Jadi dorang berhenti kerja dan tidak mau menghadap benda tu dalam studio tersebut.